Tuan-tuan nampak? Orang awam tengok senang je, oh ayam jalan. Ahli falsafah tak tengok macam tu. Khalaf pula macam mana? Khalaf pula macam mana? Setelah zaman para abad, setelah zaman para abad, ilmu-ilmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan masuklah ideologi falsafah. Ideologi falsafah. Asalnya, ideologi falsafah, bagaimana mereka mengenal Tuhan, macam mana ahli falsafah Yunani dulu mengenal Tuhan, dia pakai cosmological argument. Ataupun dalil-dalil penciptaan. Mereka ni tak ikut wahyu, ahli falsafah tak ikut wahyu. Tapi melihat kepada wujudnya makhluk, mereka pergi kepada konklusi adanya Tuhan. Tapi mereka tak lihat macam orang awam. Orang awam macam tadilah. Dia nampak unta, dia nampak matahari, dia nampak bintang. Dia kata adalah Tuhan yang menciptakan semua ni. Tapi ahli falsafah tak lihat macam tu. Ahli falsafah kata dia, satu contohlah, Imam Al-Juwayni bahas. Kita nampak benda bergerak. Kan? Kita nampak benda bergerak. Matahari sekali ada sini. Ada kat sana pula. Cahaya tu sekali di sini. Nanti cahaya tu bergerak ke tempat lain pula. Semua benda kita lihat bergerak. Siang, nanti bertukar jadi malam. Kita, kulit kita, semakin tua, esok tak perasan lah semakin tua. Ambil gambar hari ni, ambil gambar 20 tahun, kulit kita berubah. Semua benda bergerak. Apabila bergerak, ahli falsafah kata, ini namanya a'rad, benda-benda yang berubah-ubah. A'rad, sifat ke apa ke, benda-benda yang berubah-ubah. Kalau ada benda-benda yang berubah-ubah, artinya ini semua bukan benda yang azali. Dia diciptakan. Dia berubah-ubah. Dia mumkinul wujud. Mumkinul wujud. Boleh jadi dia ada, boleh jadi dia tak ada. Ini kata ahli falsafah. Kalau benda tu boleh berubah, saya ada sini, saya ada situ, artinya di sudut possibility, dia mungkin berada di mana-mana. Tapi dia berada di satu tempat. Satu dalil dia pakai. Jadi benda-benda yang berubah ni, a'rad namanya, benda-benda yang berubah ni menunjukkan bahawa mesti ada satu kuasa yang mengubah dia. Kalau tidak, dia tak boleh ubah sendiri. Dia tak boleh nak ubah diri dia sendiri. Dia sendiri tak boleh. Ataupun sesuatu yang sama macam dia juga, sama sepadan dengan dia, yang tak ada benda yang macam matahari boleh gerakkan matahari. Tak boleh. Tak ada benda yang sama kuat ataupun sama seperti sesuatu makhluk yang berubah-ubah ni, satu benda yang berubah-ubah, boleh ubah dia. Tak boleh. Mesti memerlukan kepada sesuatu yang lebih kuat daripada dia, di luar daripada dia untuk menjadikan perubahan tu berlaku. Tuan-tuan nampak? Orang awam tengok senang je, oh ayam jalan. Ahli falsafah tak tengok macam tu. Dia tengok, dia jalan. Kalau possible dia ada kat sini, artinya dia mungkin ada kat sebelah ni juga. Yang menjadikan dia ke sini, bukan ke sana, bukan diri dia sendiri. Mesti ada satu kuasa yang lebih kuat daripada dia. Mesti ada satu kuasa yang lebih kuat daripada dia. Planet ke apa ke, sama juga. Mesti ada kuasa yang lebih kuat. Yang ni mukadimah dia yang kedua. Mukadimah dia yang ketiga, mereka kata, setiap benda, setiap jauhar ni artinya benda lah yang berdiri sendiri, dia memerlukan kepada perubahan-perubahan ni. Kalau dia tak bergerak, dia berhentilah. Kalau dia tak jalan, dia diamlah. Kalau dia tak pusing, dia duduk saja. Kalau dia tak senyum, kalau dia tak marah, dia seronok. Dia mesti, a'rad ini sama ada dia berlaku satu perubahan ataupun perubahan yang berbeza dengan dia. Nama kata benda yang qa'im binafsihi, jauhar, benda-benda lain yang dibina ni, ayam tu mesti ada sifat. Sama ada ayam tu boleh jalan ataupun dia tak jalan. Batu tu mesti ada sifat. Mesti ada sifat. Ini nama dia jauhar. Dan kaedah dia yang keempat, dia kata, ma la yakhlu minal hadis fahuwal hadis. Benda-benda yang berlaku perubahan pada dia, yang berlaku perkara baru kepada dia, dia juga mesti baru. Jadi kalau ada sesuatu benda, apa tanda makhluk ni baru? Artinya berlaku benda yang baru pada makhluk itu. Jadi kesemua ini menunjukkan, ini ahli falsafah punya idea, adanya Tuhan, yang Tuhan itu tak berubah-ubah.
Adanya Tuhan, yang Tuhan itu tak ada benda baru berlaku kepada Tuhan itu. Adanya Tuhan, yang Tuhan itu tak boleh terbina daripada bahagian-bahagian kecil membentuk satu yang besar. Ini dia punya kesimpulan. Sebab apa? Sebab yang tadi ni semua sifat makhluk. Boleh nampak tak? Boleh nampak dekat ni? So itu ideologi falsafah. Mesti ada Tuhan. Tapi Tuhan itu tak boleh ada benda baru berlaku pada dia. Tuhan itu tak boleh terbina daripada apa-apa bahagian-bahagian yang berbeza. Dan Tuhan itu dia tak boleh bergerak-gerak macam makhluk yang bergerak-gerak ni.